عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, minggu ni kita akan sambung tajuk kita yang bawah muamalat, bab yang kelima berkaitan dengan uqud al-muawadat. Hari tu kita dah, saya ingat lebih kurang separuh lah kot yang kita dah belajar. Hari ni kita akan sambung dan kita akan habiskan lah. Kita akan habiskan. Okay, hari itu kita dah tengok berkaitan dengan bai' at-tawarruq, dengan bai'us salam dan juga bai' al-istisna'. Kita dah tengok 3 jenis bai' lah itu. Buka kamera. Nak buka kamera. Buka. Okay, jadi kita dah belajar 3 itu. Hari ini kita akan sambung bai'ud dain, musyarakah dan mudarabah. Okay, bai'ud dain, musyarakah dan mudarabah. Jadi 3 tu lah. Kita akan sambung balik pada hari ni. Saya boleh besar sikit. Nampak kan skrin, nampak kan? Nampak. Okay. Betul kan kita belajar 3 dah kak? Dah sah? Ya, muka tak apa. Okay. Amir pun baru pergi tidur. Okay. Kita sambung bai'ud dain. Nasuhah dulu lah macam. Set. Boleh. Jumpa muka surat tak? Muka surat 140. Okay. Kalau nampak skrin elok, pakai tengok skrin start ni. Tak nampak, boleh pakai buku lah. Muka surat 140. Bai'ud dain. Dari bahasa maksud hutang yang mempunyai tempoh. Dari segi istilah akad jual beli. Hak hutang yang terbentuk hasil daripada aktiviti perniagaan yang berlandaskan syarak. Dalil keharusan bai'ud dain. Bai'ud dain. Bai'ud dain Kalau din tu agama, dain hutang. Bai'ud dain adalah bergantung kepada bentuknya kerana terdapat bentuk yang diharuskan dan bentuk yang diharamkan. Pernah diriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ani ibni Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Yusufa, salah 2 dah. Dia kalau baca tu, kalau ambil tu tak payahlah an ibni. Ani ibni Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiyya. Okay. Terus? Ani ibni Umar radhiyallahu anha anna Radhiyallahu anhu. sallallahu. Kalau kat sini radhiyallahu anhuma. Huma tu kembali kepada apa? Kepada Abdullah dan juga Umar lah, ayah dia. Itu yang Ibnu Umar tu. Okey, terus. Naha bil kali'i. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Okay. Bentuk bai'ud dain yang dibenarkan. Institusi kewangan Islam menjual asetnya kepada pelanggan secara tunai. Sebelum menyerahkan aset, institusi kewangan Islam kemudiannya membeli semula aset yang telah dijual tersebut secara hutang dengan harga belian yang lebih tinggi. Perbezaan harga antara harga jualan dengan harga belian merupakan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh pelanggan. Bai'ud dain dalam contoh ini adalah diharuskan menurut sebahagian ulama kerana ia melibatkan jual beli hutang yang berbentuk aset dengan wang dan kedua-duanya adalah tidak sama jenis. Sambung ya, Ustaz. Terus? Rukun dan syarat bai'ud dain.
Rukun pertama, pembeli iaitu orang yang membeli hutang dan penjual iaitu orang yang menjual hutang. Syarat, kedua-duanya mestilah berkelayakan untuk melakukan akad iaitu baligh, berakal dan tidak dipaksa. Rukun kedua, hutang. Syarat, hutang yang dijual mestilah telah tetap dan pasti diterima oleh Pemiutang. pemiutang. Ya. Yang kedua, hutang yang dijual juga mestilah tidak sama jenis dengan harga yang dibayar pembeli seperti hutang dalam bentuk mata wang dan dijual semula dengan mata wang yang sama. Rukun ketiga, siqah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat, lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad seperti pembeli berkata, saya beli hutang yang kamu miliki dengan harga RM300 dan penjual menjawab, saya jual. Okey. Contoh bay'ud dain yang dilarang. Ali mempunyai hutang yang belum dibayar oleh Umar kepadanya iaitu wang sebanyak RM100 dan Osman juga mempunyai hutang yang belum diserahkan oleh Umar kepadanya iaitu sebuah meja yang ditempahnya. Osman kemudiannya menjual meja yang belum diterimanya daripada Umar kepada Ali dengan hutang Ali yang belum dibayar oleh Umar. Jual beli ini termasuk dalam larangan jual beli hutang yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW. Ali membeli sebuah komputer daripada Osman secara berhutang dan apabila sampai tempoh pembayaran, Ali tidak mempunyai wang untuk membayar hutangnya. Ali kemudiannya meminta Osman menjualkan komputer tersebut sekali lagi kepadanya dengan harga yang lebih tinggi secara berhutang juga dengan dilanjutkan tempoh pembayarannya. Jual beli ini juga termasuk dalam larangan jual beli hutang yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW. Okey, terima kasih Nusra. Okey. Yang keempat, kan di bawah apa? Uqud al-muawadah. Yang keempat apa dia? Bai'ud dain. Kena bezalah, ad-dain ni hutang. Kalau ad-din agama. Beza baris je, baris bawah baris atas. Kan? Okey. Pengertian dia, bahasa hutang yang punya tempoh. Okey, bai'ud dain. Dain ni maksudnya hutang yang mempunyai tempoh lah. Sebab tu bila berhutang biasanya mesti ada tempoh. Kan kalau hutang kita tahu bayar esok, bayar petang ni ke, bayar minggu depan, bayar bulan depan, bayar tahun depan, bayar 9 tahun, bayar 20 tahun, bayar 30 tahun. Kan? Itu nama hutang. Bila hutang ni mestinya dia ada tempoh lah. Okay, dia tempoh. Istilah dia, akad jual beli hak hutang. Maksudnya ni dia jual beli juga sebab tu dipanggil bai'. Kan? Bai' tu jual beli. Ada ini hutang. Kan? Maksudnya apa? Akad jual beli hak hutang yang terbentuk hasil daripada aktiviti perniagaan yang berlandaskan syarak. Syarat dia mesti perniagaan yang berlandaskan syarak lah. Kan kalaulah perniagaan tu berkaitan dengan arak, judi dan benda-benda yang haram, maksudnya itu tak termasuk lah. Dia tak edilah walaupun dia berhutang pun jadi kira tak halal lah. Okay? Itu dia bersifat syarat dia perniagaan yang berlandaskan syarak. Okay, jadi bai'ud dain ni dia jual beli hak hutang. Apa ingat tu? Ayat tu yang paling dia punya key point dia lah, keyword dia. Dia punya apa dia? Kata utama dia jual beli hak hutang. Okey, yang terbentuk yang daripada aktiviti perniagaan yang berlandaskan syarak. Okey, apa ambil dulu. Maksudnya kita ingat yang basic kat sini. Maksudnya jual belilah, jual beli hak hutang. Itu panggil bai'ud dain. Bai'ud dain. Okey. Dalil keharusan bai'ud dain. Okey. Hukum dia adalah bergantung kepada bentuknya kerana terdapat bentuk yang diharuskan dan bentuk yang diharamkan. Sebab tu Ustaz sebut kat kamu sebelum ni. Kan kita kena bezakan kalau kita buat pinjaman dengan bank Islam dengan kita buat pinjaman dengan bank yang bukan Islam. Maksudnya bank konvensional lah. Okey. Bank konvensional ni banyak lah. Kan? Maksudnya kita kata apa, walaupun dua-dua tu kita buat hutang, kita buat pinjaman, tapi sebenarnya apa, dia berbeza dari segi akad dia. Yang bank Islam tadi dia diharuskan, kan? Yang konvensional ni
diharamkan. Dia adalah ada kaitan dengan gharar, dengan riba, ada benda-benda yang berkaitan lah. Jadi kita ni orang awam yang kita tak mampu nak faham sepenuhnya, lebih baik kita diam je lah. Sebab kadang-kadang ramai orang duk komen, orang kata sama je buat loan dekat bank Islam, bila buat loan 9 tahun kena bayar lebih juga. Dekat bank biasa CIMB contoh kan, kena bayar lebih juga. Kan? Jadi dia walaupun dua-dua tu lebih, tapi dia berbeza di segi akad dia. Maksudnya apa? Yang bank Islam tadi dia dah dikaji. Dia dah ada, maksudnya dia ada sandaran hukum dia. Dia ada penasihat syariah dia. Kan? Jadi kita ni kan, sebab muamalat ni bukan semua orang mampu kuasai. Sebab dia bukanlah ilmu fardu ain muamalat ni. Dia adalah ilmu fardu kifayah. Maksudnya kalau ada berapa orang faham, orang lain ni, orang Islam lain kita tak mampu nak faham. Sebab apa? Sebab dia complicated sikit. Kan dia bukan semua orang boleh kuasai ilmu muamalat ni. Okay? Jadi sama macam hukum bai'ud dain juga. Jadi dia bergantung kepada bentuk dia. Jadi bentuk tu ada bentuk yang diharuskan, ada bentuk yang diharamkan. Jadi kalau dia naik soalan hukum dia itulah. Maksudnya bergantung kepada bentuk dia. Jadi bentuk akad dia, bentuk yang hutang tadi macam mana. Jadi ada bentuk yang diharuskan, ada bentuk yang diharamkan. Jadi kita bila belajar ni, Ustaz sebut umum lah kat kamu. Jadi kalau kita tak duit dekat kita buka akaun kan CIMB, boleh. Tapi kita kena minta akaun CIMB Islami. Kan sebab bila kita letak duit kat dia, bila kadang-kadang setiap tahun dia akan bayar 1% kot, lebih kurang 1%, 2% kita. Maksudnya duit tu itu duit yang dihalalkan lah. Sebab apa? Ada dividen. Kan? Maksudnya duit kita dia takkan guna untuk pinjaman orang-orang yang maksudnya dia menega arak ke judi ke, dia takkan ambil duit kita. Sebab kita Islami punya account. Kan? Jadi orang yang buka yang bukan Islami, kan, orang macam orang Cina ke, orang India ke, dia buka bukan akaun Islami lah. Dia buka akaun konvensional. Jadi macam duit dia pun mungkin ada kemungkinan lah genting ambil ke kan untuk perjudian dia. Kan dia pinjam kan. Bila pinjam ni duit ni dia akan pusing-pusing tau. Macam macam orang banyak simpan duit kat bank. Jadi bila orang buat loan, ada kemungkinan lah bank akan ambil duit dia dulu bagi kat orang pinjam. Sebab bank ni dia tempat letak duit kan. Jadi kemungkinan dia akan ambil duit orang. Jadi akaun kita, bila kita buka akaun Islami, akaun yang patuh syariah ni, jadi duit kita tak akan digunakan untuk benda-benda yang haram. Tu penting dah. Jadi kita kena faham realiti tu. Jadi kalau tak faham, susahlah kan. Benda ni asas sebenarnya. Okey. Pernah diriwayatkan hadis daripada Rasulullah seperti berikut. An ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Nanti kita tengoklah. Hadis ni pun macam umum kan, macam mana nak faham jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya kita jual hutang, kita beli hutang lah maksudnya. Jual beli hutang, hutang dengan hutang. Kan kita nak beli hutang, kita jual hutang. Soalan macam itulah nak mudah faham dia. Kita beli hutang, kita jual hutang. Kan kalau kita beli hutang, kita bayar duit, tu cerita lain. Kan ni hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang. Okey. Apalah pelan-pelan, nanti aku pening lagi bagi tahu lah kalau tak faham. Okey. Bentuk bai'ud dain yang dibenarkan. Kan? Ini contoh dia. Dia kata apa? Institusi kewangan Islam. Maksudnya bank lah, institusi kewangan Islam ni menjual asetnya kepada pelanggan secara tunai. Faham kat sini dulu Dia jual aset kepada pelanggan secara tunai. Aset ni macam-macam lah. Aset ni benda yang ada nilai. Kan? Jual apa? Aset ni apa? Tanah, rumah, kan? Pejabat, telefon ke, televisyen ke, kereta ke, motor ke, apa-apa lah. Kan? Aset ni maksudnya sesuatu yang bernilai. Okay. Ni ayat ni umum je lah. Maksudnya bank ni dia jual aset kepada pelanggan dia secara tunai. Banyak cash lah. Contoh kalau dia jual aset dia, aset bank, katalah bank ada tanah nak jual kan, dia jual 100,000. Maksudnya orang beli kat dia 100,000, bayar duit 100,000 seketui, tunai. Kan hampa faham tu lah. Jual aset kepada pelanggan secara tunai. Okey. Sebelum menyerahkan aset,
institusi kewangan Islam kemudiannya membeli semula aset yang telah dijual tersebut secara hutang. Okey. Sebelum dia nak bagi aset tu, bank tak sah, dia beli balik. Tak sah jual dah 100,000. Dia beli balik aset tadi yang telah dijual tadi secara hutang dengan harga belian yang lebih tinggi. Maksudnya dia jual tak sah, contohlah bagi contoh kamu kan. Jual tadi 100,000. Kan, jual kat A 100,000. Kemudian pada bank tadi beli balik pada A. Kan, beli balik pada A. Dia apa? Dia beli apa? Dia bayar secara hutang. Maksudnya apa? Harga belian lebih lah. Contoh kata beli 120,000. Dia jual 100,000. Dia beli balik 120,000. Cuma beza dia apa? Jadi hutang, bank berhutang dengan dia. Bank berhutang dengan dia 120,000 dengan harga yang lebih tinggi. Okey, perbezaan harga antara harga jualan dengan harga belian merupakan jumlah keuntungan yang akan diperolehi oleh pelanggan. Jadi bila dia jual tadi 100,000, bank beli balik 120,000. Jadi pelanggan tadi untung berapa? Untung 20,000. Untung 20,000. Jadi tapi untung 20,000 tak dapat seketui lah. Sebab apa? Sebab dia ansuran secara hutang. Bayar sikit lah. Adalah mungkin lah sebulan bayar 1,000 ke. Kan, sebulan banyak 2,000 ke, ikut itu dia punya terma-terma dalam perjanjian ni pula kan. Bay'ud dain dalam contoh ini adalah diharuskan menurut sebahagian ulama kerana ia melibatkan jual beli hutang yang berbentuk aset dengan wang dan kedua-duanya adalah tidak sama jenis. Kan, yang ni dia tak beli hutang dengan hutang. Ni pada maksudnya dia hutang tapi apa? Dia bayar dengan duit. Kan? Jadi bank tadi dia jual 100,000 kat A, dia beli balik benda yang sama kat A tadi 120,000 dan dia bayar secara hutang. Bayar secara hutang ni maksudnya bayar sikit lah. Kan, bayar secara bertangguh lah kan. Jadi yang ni pada yang dibenarkan. Sebab dia bukan yang hadis Nabi sebut tu lah. Beli hutang dengan hutang. Ni bukan beli hutang, ni beli kita kata berhutang dengan cash, kan, dengan duit. Okey. Boleh tak? Setakat tu boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey. Ya. Okey, seterusnya. Ya, Amir. Amir nak tanya apa? Tanya kan faham? Tak. Nak baca. Faham. Faham. Okey. Okey, rukun dan syarat bay'ud dain pula. Okey, rukun dan syarat dia. Okey, rukun dia yang inilah pembeli, maksudnya orang yang membeli hutang, penjual pula iaitu orang yang menjual hutang. Okey. Hak ni pada kedua-duanya mestilah berkelayakan orang yang berkelayakan maksudnya melakukan akad, iaitu baligh, berakal, tidak dipaksa. Ini basic lah, lebih kurang sama je sebelum ni je. Okey. Yang kedua pada hutang lah. Hutang ni pada hutang yang dijual mestilah telah tetap dan pasti diterima oleh pemiutang. Dia mesti maksudnya boleh pasti ni maksudnya dia ada kemampuan lah nak bayar. Sebab tu kita buat hutang ni siapa pun dia akan tengok kelayakan kita. Kan kamu ni tak biasa nak hutang lagi kan, macam mak ayah kita lah. Macam mak ayah kamu lah. Kan beli kereta, beli rumah, biasanya bank akan tengok lo. Kan bank akan check lo dia ni gaji berapa setiap bulan. Kan komitmen dia berapa, layak ke, boleh ke dia kalau dia berhutang nanti dia nak bayar. Jadi yang tu syarat dia lah. Hutang yang dijual tadi mestilah telah tetap dan pasti diterima oleh pemiutang. Okey. Hutang yang dijual juga mestilah tidak sama jenis dengan harga yang dibayar pembeli, seperti hutang dalam bentuk mata wang dan dijual semula dengan mata wang yang sama. Okey. Hutang yang dijual juga mestilah tidak sama jenis. Ni tadi deh, tidak sama jenis dengan harga yang dibayar. Okey. Maksudnya tadi tu yang 100,000. Bila hutang balik, jual balik 120,000. Okey, beza dia 20,000 lah. Okey. Kemudian yang ketiga, sirah. Kan, sirah. Okey, sirah.
ijab qabul lah. Ini pun sama macam kita dah belajar sebelum ni lah. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad. Seperti pembeli berkata, saya beli hutang yang kamu miliki dengan harga RM300 dan penjual menjual, saya jual. Penjual menjawab, saya jual. Kan ni samalah, akad tu mesti ada persetujuan lah. Okey, contoh pula. Contoh bai'ud dain yang dilarang. Tadi kita tengok dah contoh yang boleh tadi. Kan bank dia jual aset dia kepada A, kan, kemudian dia A tu jual balik dekat bank, kan, dan bayar secara hutang. Tu benda yang simple tadi lah. Kemudian contoh bai'ud dain yang dilarang pula. Okey. Yang dilarang pula, yang pertama, Ali mempunyai hutang yang belum dibayar oleh Umar. Ni kena ni lah, maksudnya apa dia? Ali mempunyai hutang yang belum dibayar oleh Umar. Maksudnya apa? Maksudnya Ali ni pemiutang, okey. Umar ni penghutang. Kau boleh beza, penghutang ni orang yang berhutang lah. Okey, orang yang berhutang tu kita panggil penghutang. Kan? Pemiutang orang yang memberi hutang. Okey, jadi Ali kat sini berapa? Ali ni pemiutang lah. Umar penghutang. Boleh tak? Boleh tak? Pening tak? Tak pening kot lah. Simple je tu. Kan, pemiutang ni orang yang bagi duit. Yang keluarkan duit bagi hutang kat orang. Okey. Penghutang pula orang yang dapat duit lah. Dia yang hutang. Orang yang berhutang. Okey. Ali ni mempunyai hutang yang belum dibayar oleh Umar. Maksudnya Umar berhutang dengan Ali. Okey. Iaitu wang sebanyak RM100. Maksudnya Umar berhutang dengan Ali RM100. Okey, ingat yang tu tu. Saya kita nak pergi bawah lagi, kau pening ni. Okey. Umar dia berhutang RM100 dengan Ali. Okey. Dan Osman juga mempunyai hutang yang belum diserahkan oleh Umar. Umar ni dia hutang dengan Ali RM100. Dia berhutang juga dengan Osman. Okey. Iaitu berapa? Sebuah meja yang ditempahnya. Yang ni bukan RM100 lah. Ni berapa? Meja yang ditempah. Dia beli meja kat Osman. Kan, Umar dia hutang dengan Ali RM100. Umar juga dia berhutang dengan Osman sebuah meja. Dia tak sebut dalam ni berapa harga dia. Tapi dia kata sebuah meja. Okey. Clear sudah? Osman kemudiannya menjual meja yang belum diterimanya daripada Umar kepada Ali. Kan? Dia kan tempah tadi, meja tak dapat lagi. Dia pergi jual meja tadi. Osman ni kan dia apa? Umar hutang kat dia tempahan meja, kan? Okey, jadi Osman dia jual meja yang Umar tempah kat dia tu. Dia jual apa? Dia jual kepada Ali dengan hutang Ali yang belum dibayar oleh Umar. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya dia jual meja, contohlah Ustaz bagi contoh lah. Katalah meja tu harga dia RM500. Okey, RM500. Jadi Osman dia jual meja tadi kat Ali RM500. Maksudnya apa? Beserta hutang Ali, hutang Umar RM100 kat Ali tu. Maksudnya dia potong kat situ hutang. Okey. Jual beli ini termasuk dalam larangan jual beli hutang yang terkandung dalam hadis. Jadi yang ni tak boleh. Maksudnya Umar dengan Ali, Umar bayar je lah RM100 kat Ali. Kan? Hak meja pula Umar bayarlah kat Osman. Dia tak boleh Osman pula pi kat Ali. Dia jadi hutang dengan hutang tadi. Jadi dia pula pi jual meja yang Umar tempah kat dia, dia pi jual kat Ali pula, dah potong hutang sekali. Hutang Ali dekat Umar dekat Ali RM100 tu. Jadi yang ni yang ni tak boleh. Okey. Ni pada Ustaz tak adalah payah sangat pun. Kalau hampa baca berkali-kali memang boleh faham lah. Senang je. Kan? Maksudnya Umar hutang dengan Ali RM100. Umar juga hutang apa? Sebuah meja dengan Osman. Okey. Jadi yang apa isu dia sekarang, Osman ni dia pergi jual meja kat Ali. Kalau ikut dalam cerita ni, Osman tak ada kaitan pun dengan Ali. Umar je. Umar ada kaitan dengan Ali, Umar ada kaitan dengan Osman. Kan? Tapi Osman dia tak ada kaitan dengan Ali sebenarnya.
Tapi dia pergi jual meja hak Ali, hak Umar tempah kat dia pergi jual kat Ali dengan hutang Ali yang belum dibayar oleh Umar. Dia pergi jual hutang tu sekali. Itu yang tak boleh tu. Itu yang tak boleh. Okey. Yang kedua pula. Ali membeli sebuah komputer daripada Osman secara berhutang. Okey. Ali, ni cerita lain pula ni. Jangan terconfuse dengan nombor satu lah. Nombor satu tu dah habis cerita. Okey, ni cerita lain pula. Ali beli sebuah komputer daripada Osman secara berhutang. Okay, Ali beli komputer daripada Osman secara berhutang. Apabila sampai tempoh pembayaran, Ali tidak mempunyai wang untuk membayar hutangnya. Kan kata bayar bulan-bulan kan, beli komputer kena bayar bulan-bulan. Bila sampai tempoh nak kena bayar, Ali tak ada duit nak bayar. Kan? Ali kemudian meminta Osman menjualkan komputer tersebut sekali lagi kepadanya dengan harga yang lebih tinggi secara berhutang juga dengan dilanjutkan tempoh pembayarannya. Okay. Jual beli ini juga termasuk dalam larangan jual beli hutang yang terkandung dalam hadis Rasulullah. Maksudnya dia dah beli dah tadi. Dia suruh jual sekali lagi. Sebab dia tak mampu nak bayar. Maksudnya apa? Ali nak minta Osman jual komputer sekali lagi dengan harga yang lebih tinggi lah. Sebab kalau letak murah, Ali tak mau lah. Osman tak mau lah sebab dia rugi kan. Jadi letak harga yang lebih tinggi dan hutang tadi pula dilanjutkan tempoh pembayaran dia. Maksudnya lewatkan bayar. Jadi jenis ni juga tak boleh. Sebab dia dah jual dah tadi. Lepas tu jual lagi. Ni bukan komputer lain ni. Komputer yang sama. Kalau komputer lain tu tak ada isu lah. Tu hutang baru. Kan? Ni dah jual dah. Hutang dah. Dia suruh jual sekali lagi dengan harga yang lain. Ya Allah, patutlah panas kalau kipas. Astagfirullahaladzim. Kipas tak buka. Ya Allah. Okey. Boleh tak? Sekat tu boleh faham tak? Ustaz cuba lambat ni nak bagi hamba faham ni. Ya, boleh. Boleh lah? Okey. Clear. Sambunglah Amir. Musyarakah Amir. Musyarakah, pengertian daripada segi bahasa. Perkongsian antara dua orang. Daripada segi istilah, musyarakah merupakan kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai sesuatu perniagaan dan semua pihak yang terlibat menyumbang modal sama ada dalam bentuk tunai atau lain-lain. Keuntungan daripada perkongsian tersebut akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang dipersetujui, manakala kerugian juga akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah sumbangan modal masing-masing. Dalil keharusan musyarakah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qilun ma hum. Maksudnya, dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang yang bergaul itu setengahnya berlaku zalim dalam setengah yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sedang mereka amatlah sedikit. Berdasarkan ayat ini, musyarakah telah pun wujud sejak zaman Nabi Daud AS dan ia tidak ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, musyarakah perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan syarak. Rukun dan syarat musyarakah. Rukun yang pertama, ahli syarikat. Syarat kedua-dua mestilah berkelayakan untuk melakukan akad, iaitu baligh, berakal dan tidak dipaksa. Rukun yang kedua, modal. Syaratnya, jumlah modal semua pihak dinyatakan dengan jelas dalam akad. Modal terbentuk mata wang atau dinilai dengan mata wang jika berbentuk barang.
nisbah keuntungan mestilah disepakati bersama. Kerugian modal ditanggung bersama mengikut nisbah modal masing-masing. Rukun yang ketiga, sighah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat lafaz yang menunjukkan kerelaan semua pihak untuk melakukan akad, seperti salah seorang ahli syarikat berkata, saya ingin menjalankan perniagaan ini dengan kamu. Semua dengan syarat modal bersama bagi setiap orang RM10,000. Dan ahli syarikat lain menjawab, saya bersetuju. Jenis-jenis syarikat. Syarikat tak? Betul kan? Betul. Syarikat Al-Ainan, perkongsian modal dan kerja antara dua orang tanpa disyaratkan persamaan modal atau kerja, serta keuntungan diagihkan antara mereka berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Syarikat Al-Ainan adalah harus menurut ijma' ulama'. Yang kedua, syarikat Al-Abdan, iaitu persetujuan antara dua orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan keuntungannya dibahagikan antara mereka. Akad ini adalah harus menurut fuqaha mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut fuqaha mazhab Syafi'i, ia merupakan syarikat yang tidak diharuskan kerana ia mengandungi ketidakpastian, iaitu gharar, disebabkan pekerjaan setiap daripada rakan kongsi tidak boleh dinilai secara tepat. Ketiga, syarikat Al-Mufawadah, perkongsian modal dan kerja antara dua orang dengan kadar yang sama serta keuntungan diagihkan antara mereka dengan kadar yang sama. Syarikat ini dibenarkan oleh fuqaha mazhab Hanafi dan Maliki, manakala fuqaha mazhab Syafi'i dan Hambali tidak mengharuskan kerana persamaan dari semua sudut dalam sesuatu pekerjaan adalah sesuatu yang sukar untuk dicapai. Yang keempat, syarikat Al-Wujuh, perkongsian antara dua pihak terhadap keuntungan jualan barang yang dibeli berdasarkan kepada kepercayaan dan nama baik mereka sahaja serta tidak menggunakan modal. Ia diharuskan oleh fuqaha mazhab Hanafi dan Hambali tetapi tidak dibenarkan oleh fuqaha mazhab Maliki dan Syafi'i. Sekian. Okey, terima kasih. Amin. Okey. Yang seterusnya, musyarakah. Musyarakah ni terlebih cepat sikit lah. Musyarakah ni simple lah pada Ustaz. Musyarakah ni maksud syarikat lah. Kan orang buka syarikat perniagaan ni, kita bisa dengar kan syarikat. Syarikat ni maksudnya beri perkongsian lah. Kan itu takrif dia perkongsian antara dua pihak. Okay, kita buka syarikat. Kan musyarakah. Musyarakah tu maksudnya perkongsian antara dua orang. Okey, musyarakah merupakan kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih. Dia kan buka syarikat ni bukan semestinya dua orang. Dua atau lebih lah. Kalau seorang tak jadilah syarikah ataupun musyarakah. Sebab apa? Sebab dia seorang. Ni maksudnya kontrak perkongsian. Bila buka syarikat kan ada perkongsian kan. Maksudnya dua pihak atau lebih untuk membiayai sesuatu perniagaan. Kan maksudnya dua pihak ni dia nak kongsi lah. Berkongsi nak biaya perniagaan dan semua pihak yang terlibat menyumbang modal sama ada dalam bentuk tunai atau lain-lain. Kan dia termasuk juga musyarakah tadi maksudnya orang yang pihak lain lah ataupun orang yang dia sumbang modal untuk perniagaan tadi. Keuntungan daripada perkongsian tersebut akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang dipersetujui. Jadi bila awak keluar modal, ada usaha, maksudnya mereka akan ada kontrak mereka lah, maksudnya nak bahagi kalau untung tu nak bahagi berapa, seorang dapat berapa. Okay. Manakala kerugian juga akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah sumbangan modal masing-masing. Jadi untung ke rugi ke sama-sama tanggung lah. Sebab apa? Sebab dia perkongsian antara dua pihak ataupun lebih. Kan dia bila nego ni tak ada lah untung sepenuhnya, dia akan ada untung, dia akan ada rugi. Itulah dia punya
konsep perniagaan, pelaburan, memang dia tak boleh lari daripada untung dan rugi. Kan kalau orang tawar kat kamu, jomlah labur kan dalam bisnes aku ke apa, aku bagi jaminan confirm untung. Dia tak boleh confirm. Kalau confirm ni dia mesti jadi masalah. Dia mesti ada untung rugi. Jadi berniaga ke, pelaburan apa-apa ke, dia akan ada untung, dia akan ada rugi. Sebab dalam hidup ni mana ada garanti. Kan bila kita kata macam COVID-19, banyak perniagaan dulu yang banyak untung. Tapi sebab COVID-19 punya pasal, banyak juga yang gulung tikar. Dan banyak juga yang banyak syarikat yang rugi. Kan itu biasalah. Jadi sama juga syarikat tadi, musyarakah, dia tak akan apa? Dia tak akan lari daripada untung dan rugi. Okey. Dalil dia ayat 24, wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang yang bergaul itu setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, sedang mereka amatlah sedikit. Okey, berdasarkan ayat ini, musyarakah telah pun wujud sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan ia tidak ditegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, musyarakah perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan syarak. Jadi sebab itulah kata, bila adil ni tadi bila orang modal 1 juta, ada orang modal 500,000. Jadi kita kata tak samalah patutnya. Sebab apa? Orang ni dia buat keluar modal 1 juta. Kawan seorang lagi modal dia 500,000. Jadi risiko dia tak samalah. Jadi kalau untung pun orang hak 1 juta tu lebih sikit. Kalau rugi pun dia akan lebih jugalah kat 1 juta sebab dia modal dia lebih besar. Kan? Jadi itu dia punya, kita kata apa, ada konsep keadilan dan juga berlandaskan syarak. Okey. Rukun dan syarat musyarakah. Okey, yang pertama ahli syarikat lah. Ahli syarikat ni boleh jadi 2 orang, 3 orang dan seterusnya lah. Okey, kedua-duanya mestilah berkelayakan untuk melakukan akad, iaitu baligh, berakal, tidak dipaksa. Okey. Modal. Jumlah modal semua pihak dinyatakan dengan jelas dalam akad. Sebab tu dia bila melibatkan apa? Duit ni, kan perniagaan dan sebagainya ni, dia mesti kena ada black and white. Dia mesti ada kontrak dia. Mesti ada dia punya, kita kata apa? Black and white tadi lah. Maksudnya dinyatakan A ni modal dia berapa, B ni modal dia berapa. Kan kena ada lah. Okay. Modal berbentuk mata wang atau dinilai dengan mata wang jika berbentuk barang. Maksudnya kalau aset hartanah, memang ada aset hartanah tapi kena nilai dari segi duit. Harga dia berapa? Hartanah tu harga dia 200,000. Okey, pejabat pula harga dia berapa? Harga dia 300,000. Kena dinilai dengan mata wang. Okey. Nisbah keuntungan mestilah disepakati bersama. Okey. Dia walaupun start kata 1,500,000 tadi tak sama kan? Maksudnya tapi dia kembali balik kepada depa lah. Kalau depa setuju hak 1 juta, kata tak apalah, kita bahagi sama banyak lah. Kalau untung, kita apa? Untung ataupun rugi, kita 50-50. Dia kata walaupun modal aku besar, tak apalah, ni kawan baik aku. Kan? Jadi kita bahagi 50-50. Itu ikut depa lah. Dia sebab apa? Lah dia disepakati bersama. Okay? Kerugian modal ditanggung bersama mengikut nisbah modal masing-masing. Ni samalah. Kerugian atau apa modal juga ditanggunglah, nisbah masing-masing depa setuju berapa. Okey. Kemudian sirah, lafaz ijab kabul, lafaz yang menunjukkan kerelaan semua pihak untuk melakukan akad, seperti salah seorang ahli syarikat berkata, saya ingin menjalankan perniagaan ini dengan kamu semua dengan syarat modal bersama bagi setiap orang RM10,000, dan ahli syarikat lain menjawab saya setuju. Kan ni dari segi apa? Dia punya sirah akad ijab kabul dia lah. Ustaz apa kalau aku tanya kan, kena sebiji ayat macam ni ke? Doa kan. Kalau dah kita sebut ayat tak umum kan, kita ni nak kita bincang kan. Bincang tu akad lah sebenarnya. Kan kita ni nak mula berniaga kan. Kata apa? Amir dengan Naim nak berniaga. Nak berniaga apa? Nak buka kedai bicycle contoh. Kan? Depa pun kita nak kena modal berapa ni? Hang ada apa? Kan Amir kata aku ada 30,000. Tak apalah Amir, aku ada 30,000. Naim pun awak keluar 30,000 kak. Kan? Lepas tu hak lain tu kita buat loan. Kan? Orang berniaga ni jarang guna duit sendiri sepenuhnya. Sebab kan selalunya orang berniaga ni memang dia buat loan lah. Kan?
Kan dia akan buat loan sebab perniagaan ni kadang kena makin dia besar. Kalau perniagaan kecil-kecil setakat jual nasi lemak tak apalah. Kan kalau perniagaan yang besar-besar ni memang memerlukan kos yang banyak. Selalunya kita memang tak ada duit lah. Kan kita akan buat loan. Kan. Okey, tu contoh bila bincang tu dah letakkan 30,000 tadi, maksudnya tu dah setujuan tu. Tu sirah dah. Itu ijab dan kabul. Okey. Jenis-jenis syarikat. Yang ni yang kamu nak kena ingat sikit lah. Dia beza-beza dia. Kan perbezaan syarikat. Okey, ada 4 jenis dia. Kan syarikah. Okey. Al-ainan, al-abdan, al-mufawadah dengan al-wujuh. Okey, kamu nak kena ingat keyword dia lah untuk ingat. Okey, syarikah al-ainan ni dia perkongsian modal dan kerja antara dua orang tanpa disyaratkan persamaan modal atau kerja serta keuntungan diagihkan antara mereka berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Maksudnya perkongsian modal dan kerja. Kerja ni maksudnya dia bukan bagi duit saja. Dia buat kerja sekali lah. Kan dia tolong buat promosi, dia tolong bungkus produk ke, dia tolong buat iklan, dia tolong itu semua kerja lah. Kalau modal ni buat keluar duit lah. Maksudnya perkongsian modal dan kerja. Kan seorang jadi pengurus, seorang jadi penolong pengurus. Contohlah kan. Tanpa disyaratkan persamaan modal. Depa kongsi, depa tak letak syarat. Kena sama modal. Kan. Okey, maksudnya kita kata Depa kongsi modal dengan kerja, tapi depa tak syarat mesti sama 50-50. Maksudnya mungkin orang ni 70, orang kedua 30. Mesti tak sama. Mungkin kerja pun tak sama lah. Okey. Jadi keuntungan depa diagihkan berdasarkan nisbah yang depa sepakat lah. Jadi depa sendirilah letak. Kan depa nak bahagi berapa kalau untung rugi tu depa nak bahagi berapa sama depa. Okey. Syarikah al-ainan. Ni jenis pertama. Syarikah al-abdan pula, persetujuan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan keuntungannya dibahagikan antara mereka. Okey, yang ni dia. Setujuan depa nak buat suatu pekerjaan. Kayak tadi ni modal dengan kerja. Akan bezakan itulah. Atas ni modal dengan kerja. Ni dia sesuatu pekerjaannya. Kan tak ada modal. Keuntungannya dibahagikan antara mereka. Akad ini adalah harus menurut fuqaha mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Yang Muhammad Azhar Syafi'i pula dia kata tidak diharuskan kerana mengandungi gharar disebabkan pekerjaan setiap daripada rakan kongsi tidak boleh dinilai secara tepat. Betul lah. Kan satu sudutnya. Tapi 3 mazhab bagilah. 1 mazhab je tak boleh. Kan. Jadi maksudnya ni pada persetujuan lebih kepada melakukan pekerjaan. Kalau kat atas tadi al-ainan tadi modal dan kerja, kerja saja. Kamu ingat itulah al-abdan ni kerja saja. Okey. Syarikat al-mufawadah pula. Mufawadah dia nak macam dengan al-ainan. Kan perkongsian modal dan kerja antara dua orang dengan kadar yang sama. Kalau yang kat atas tadi tidak tanpa disyaratkan persamaan modal. Tu beza dia dengan al-mufawadah. Mufawadah kadar yang sama serta keuntungan di antara mereka juga sama. Yang ni memang 50-50 lah ni. Kalau 2 orang. Kan buat kerja 50-50, modal 50-50. Kan dapat untung pun 50-50. Okey. Ini pendetilan dia lah. Syarikat ini dibenarkan oleh fuqaha mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala fuqaha mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak mengharuskan kerana persamaan dari semua sudut dalam sesuatu pekerjaan adalah sesuatu yang sukar untuk dicapai. Dia sebab apa khilaf gini? Masing-masing punya pendapat lah. Kan? Sebab apa juga ada yang kata boleh. Sebab mereka kata lah dia kembali kepada persetujuan kita. Dah mereka setuju ikut suka mereka lah. Kan lebih kurang macam tu lah. Kan dah mereka setuju ikut suka mereka lah. Kan walaupun tak sama sebab mereka setuju. Sebab tu dia jadi ada khilaf tu. Kan ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Okey. Syarikah al-wujuh pula. Okey, perkongsian antara dua pihak terhadap keuntungan jualan barang yang dibeli berdasarkan kepada kepercayaan dan nama baik mereka sahaja serta tidak menggunakan modal. Kan ini dia lebih pada perkongsian dua pihak terhadap keuntungan jualan barang yang dibeli. Ini al-wujuh. Wujuh ni berlain sikit lah. Okay. Tanpa tidak menggunakan modal. Okay. Ia diharuskan oleh fuqaha mazhab Hanafi dan Hanbali tetapi tidak dibenarkan oleh fuqaha Maliki dan Syafi'i. Tu kata khilaf lah babak ni.
kamu kalau boleh ingat khilaf tu lagi hebat lah. Khilaf tu asal tak naik lah kot kan. Tapi kalau kamu ingat tu lagi bagus lah kan. Tapi paling kurang kamu boleh bezakan lah syarikah al-ainan, al-abdan dengan al-mufawadah dan juga al-wujuh tadi. Maksudnya boleh bezakan dia punya kita kata apa, perbezaan dia lah. Boleh ni. Okey. Yang terakhir, kan kita masa tak banyak dah ni. Yang terakhir, siapa? Siapa jangan baca? Ustaz tak ingat siapa jangan baca. Bagi Naim lah. Nama dia. Naim, Naim boleh Naim? Nama tak ingat orang Naim. Naim lain okey tak? Mudharabah Naim. Qarabah. Pengertian. Perkataan yang berasal daripada darba yang bermaksud berjalan mencari rezeki. Istilah Okey. Kontrak. Kontrak antara dua pihak bagi menjalankan sesuatu usaha niaga. Ia melibatkan pelabur dan pengusaha. Pemodal menyediakan modal dan pengusaha menjalankan usaha niaga tersebut. Sebarang keuntungan yang terhasil daripada usaha niaga tersebut akan dikongsi antara pemodal dengan pengusaha berdasarkan syarat dan nisbah yang dipersetujui. Manakala sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pelabur. Okey. Dalil keharusan mudharabah. Keharusan mudharabah berasaskan kepada dalil ijma'. Imam Ibnul Munzir berkata, tidak kami dapati dalil mengenai mudharabah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kami dapati ulama telah berijma' mengenai keharusan mudharabah menggunakan diari, wang emas dan diharam dan Dinar. darham. Menggunakan dinar, wang emas. Menggunakan dinar, wang emas dan darham, wang perak. Bukan darham, dirham. Dirham. Ha. Rukun dan syarat mudharabah. Yang Okey. pertama, pemodal dan pengusaha. Syaratnya kedua-duanya mestilah berkelayakan untuk melakukan akad dan menjadi wakil antara satu sama lain. Rukun kedua, modal. Syaratnya mestilah berbentuk wang dan tidak boleh berbentuk barang. Yang kedua, jumlahnya mestilah dinyatakan secara jelas dan akad. Yang ketiga, mestilah telah ada dan disuruhkan kepada pengusaha dalam majlis akad. Diserahkan kepada pengusaha kepada pengusaha dalam majlis akad. Nisbah keuntungan setiap daripada pemodal dan pengusaha mestilah dinyatakan dengan jelas dalam akad. Rukun ketiga, sighah, iaitu lafaz ijab dan qubul. Syarat, lafaz yang menunjukkan kerelaan semua pihak untuk melakukan akad, seperti pemodal berkata, saya serahkan wang sebanyak RM20,000 untuk kamu jalankan perniagaan ini, dan pengusaha pula menjawab, saya terima modal tersebut. Habis Amir, Naim sikit Amir. Naim. Kepentingan uqud al-mu'awadah. Yang pertama, akad yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhinya dapat mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, membolehkan umat Islam meneroka bidang perniagaan mengikut urusan semasa. Yang ketiga, mengelakkan
penindasan kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam jual beli. Yang keempat, mengelakkan umat Islam terjebak dengan riba. Yang kelima, membolehkan umat Islam mengukuhkan ekonomi setanding dengan ekonomi orang bukan Islam. Okay, last. Usaha untuk melahirkan umat Islam yang cakna mengenai uqud al-muawadah. Yang pertama, mempromosikan kepentingan uqud al-muawadah dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Yang kedua, mempromosikan syarikat-syarikat yang patuh syarak dan mengamalkan prinsip uqud al-muawadah yang betul. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk membeli barangan keperluan mereka di perniagaan yang mematuhi prinsip-prinsip uqud al-muawadah. Yang keempat, mengelakkan masyarakat supaya menjauhi perniagaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, sentiasa memilih perniagaan yang mematuhi prinsip muamalah Islam. Okey. Terima kasih Naim. Sama-sama. Okey, yang terakhir al-mudarabah. Okey. Mudarabah darb maksud dia berjalan mencari rezeki. Okey. Istilah dia kontrak antara dua pihak bagi menjalankan sesuatu usaha niaga ia melibatkan pelabur dan pengusaha. Maksudnya mudarabah ni lebih kepada pelaburan. Kalau tadi syarikat kita berkongsi kan, kongsi modal, kongsi tenaga, sama-sama buat perniagaan. Tapi mudarabah ni kita nak untung je. Kita buat nak duit, depa tolong buat. Itu dia kata melibatkan pelabur dan pengusaha. Okey, pemodal menyediakan modal dan pengusaha menjalankan usaha tenaga tersebut. Sebarang keuntungan yang terhasil daripada usaha niaga tersebut akan dikongsi antara pemodal dengan pengusaha berdasarkan syarat dan nisbah yang dipersetujui, manakala sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pelabur. Kan dia ada ni sikit lah. Mudarabah ni maksudnya kalau untung, peniaga tadi ataupun pengusaha tadi dia akan bahagilah untung tu dekat pelabur berapa, kat dia berapa. Tapi kalau rugi pelabur yang tanggung lah. Kan? Maksudnya sebab itulah dia kena, kita orang yang nak laburkan duit, dia kena pilih syarikat yang dia percaya. Kan? Syarikat yang memang boleh bagi keuntungan pada dia. Kalau dia main bagi je, silap-silap dia akan rugilah. Sebab duit dia kan. Jadi sebab itulah kalau untung rugi akan bahagi. Tapi kalau rugi, pelabur yang tanggung. Ni ilmu pelaburan lah. Mudarabah ni lebih kepada kita kata laburkan duit kepada satu syarikat, satu company, satu perniagaan. Kemudian dia guna duit kita untuk berniaga lah. Kan? Bila kemudian dapat hasil, dia untung, dia akan bagi untung kat kita. Sebab apa? Duit kita tu ada lah kat dia. Duit tu tak burn lah. Kan? Tapi duit tu digunakan sebagai modal. Okay. Dalil keharusan mudarabah. Okay. Keharusan mudarabah berasaskan kepada dalil ijma'. Okay. Imam Ibn Munzir, ijma' yang kita mengaji dah sebelum ni kan. Dalil-dalil yang disepakati kan. Al-Quran, Sunnah, lepas tu ijma', lepas tu qiyas. Okay. Tidak kami dapati dalil mengenai mudarabah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kami dapati ulama' telah berijma' mengenai keharusan mudarabah menggunakan dinar, wang emas, dan dirham, menggunakan wang perak. Maksudnya kita bagi harta ataupun duit kita lah untuk laburkan. Okay, untuk kita laburkan. Banyaklah zaman lah ni. Zaman lah ni dia ada berubah-ubah lah konsep tu kan. Dia ada kita kata pelaburan. Pelaburan ni banyak kan. Pelaburan saham, ada pelaburan emas kan. Cuma yang ni kita kata mudarabah ni dia lebih kepada pelaburan, maksudnya kita bagi satu syarikat, dia guna duit kita tadi untuk apa? Untuk dia buat perniagaan lah. Lepas tu dapat untung, dia akan bagi hasil untung tu kat kita semua. Okay, tu mudarabah. Pemodal dan pengusaha, rukun dia.
pemodal dan pengusaha lah. Pemodal ni orang yang keluarkan duit lah, pelabur lah. Pengusaha ni orang yang pemilik syarikat tu lah, yang nak berniaga tadi. Okay. Syarat dia apa? Kedua-dua mestilah berkelayakan untuk melakukan akad dan menjadi wakil antara satu sama lain. Yang kedua, modal mestilah berbentuk wang dan tidak boleh berbentuk barangan. Dia lebih kepada wang lah. Okay, jumlahnya mestilah dinyatakan secara jelas dalam akad. Okay. Mestilah telah ada dan diserahkan kepada pengusaha dalam majlis akad. Okay. Nisbah keuntungan setiap daripada pemodal dan pengusaha mestilah dinyatakan dengan jelas dalam akad. Kan? Sebab tu kalau kamu tengok syarikat apa pun kat Malaysia ni, kat dunia pun, kan, dia biasanya apa? Dia bukanlah seorang je pemilik dia. Biasanya satu syarikat yang besar ni dia ramai pemilik dan dia ramai pelabur. Sebab dia syarikat dia besar kan. Tokey dia mana ada duit sampai bilion-bilion. Kan? Jadi bila orang semua apa? Pelabur ramai, pakat bagi seorang 100,000, ada yang bagi juta kan. Lama-lama jadi bilion lah. Tapi tengoklah bisnes dia buat apa. Kan? Jadi maksudnya apa? Modal tu maksudnya kita kata nisbah keuntungan tadi, setiap daripada pemodal dan pengusaha mestilah dinyatakan dengan jelas dalam akad. Jadi mereka akan bincang lah kan. Macam kita nak labur kat satu syarikat, kata dia nak minta modal kan, sebab dia nak jalankan perniagaan dia. Maksudnya kita akan deal dengan dia lah. Okay, kan ni kalau aku bagi kat hang 1,000 ni, nanti aku untung dapat berapa? Dia akan letak lah. Okay, untung kami akan bagi 10% daripada hasil keuntungan. Bukan hasil jualan. Hasil untung tu 10% akan bagi dia. Itu contoh deal lah. Kan, maksudnya itu contoh akad yang dia persetujui. Okey, rukun yang ketiga pula sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Lafaz yang menunjukkan kerelaan semua pihak untuk melakukan akad, seperti pemodal berkata, saya serahkan wang sebanyak RM20,000 untuk kamu jalankan perniagaan ini. Dan pengusaha pula menjawab, saya terima modal tersebut. Okey, ni ayat biasalah. Okey, habis. Tajuk al-mudarabah. Kan? Senang, ada soalan tak mudarabah? Ni lebih kepada pelabur dengan pemilik syarikat lah, ataupun pengusaha syarikat tadi. Dia beza dengan syarikat. Kalau syarikah, musyarakah tadi, itu dia memang kongsi, sama-sama jadi business partner. Dia panggil istilah dia business partner. Tapi mudarabah ni lebih kepada pelabur. Pelabur. Ada soalan tak? Hidayah boleh, Hidayah? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, last nak habis dah. Kepentingan uqud al-muawadat. Sebab apa? Apa penting dia kita belajar tentang akad-akad al-muawadat ni? Okey. Akad yang diharuskan oleh Allah dan mematuhi dapat mendekatkan diri kepada Allah kan. Setiap hari kita akan ada urus niaga, ada jual beli. Jadi kita boleh tahulah bila kita belajar ni, maksudnya apa yang diharuskan oleh Allah Ta'ala dan mematuhinya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, membolehkan umat Islam meneroka bidang perniagaan mengikut urusan semasa. Jadi dia, sebab tu isu muamalah ni dia selalu dia boleh berubah-ubah, bertambah. Kan? Bukan berubah apa? Sebab apa? Sebab dia urusan manusia ni kan, dia berubah-ubah. Kan? Kalau dulu ni ramai orang dah ingat pelaburan saham ni haram. Kan? Daripada zaman dulu kan, sebab dia asal dia daripada orang putih. Kan, tapi macam mana penasihat syariah dia kaji, dia buat kan. Kemudian ada Majlis Suruhanjaya Security kat Malaysia yang kawal selia, ada majlis penasihat syariah. Kan, jadilah ni pelaburan saham tadi, orang boleh kata orang yang teruk sangat lah, tak belajar langsung lah, dia takkan tahu kata ada apa, diharuskan, maksudnya kita terlibat dalam pelaburan saham. Sebab tu kalau buku teks KBSM Pendidikan Islam, PSM soal macam tak ada. KBSM Pendidikan Islam yang sebelum ni memang ada satu tajuk berkaitan dengan saham. Kan, nak kata apa? Nak bagi kesedaran kepada masyarakat lah. Okay. Yang ketiga, mengelakkan penindasan kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam jual beli. Ni konsep dia muamalat dalam Islam ni, kita tak mau menindas orang lain. Sebab tu riba diharamkan, sebab apa? Dia menindas orang lain. Sebab apa judi diharamkan, sebab apa? Dia menindas orang lain pula lah, dia hanya orang lain. Okay. Yang keempat, mengelakkan umat Islam terjebak dengan riba. Kan, kita kalau boleh bawa orang Islam, kita tak maulah sumber yang haram. Kan, daripada kita kata apa, bukan sekadar makanan tu haram, tak boleh makan.
Sumber yang haram juga kita tak boleh makan walaupun dia beli nasi goreng. Nasi goreng halal dimakan. Tapi sumber yang haram, walaupun beli benda yang halal, tetap juga dikira haram. Okey. Yang kelima, membolehkan umat Islam mengukuhkan ekonomi setanding dengan ekonomi orang bukan Islam. Okey. Ya, ya. Paling terpecah. Oh, okey. Okey, usaha untuk melahirkan umat Islam yang apa? Yang cakna mengenai uqud al-muawadat. Yang pertama, mempromosikan kepentingan uqud al-muawadat dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Yang kedua, mempromosi syarikat-syarikat yang patuh syarak dan mengamalkan prinsip uqud al-muawadat yang betul. Kan? Maksudnya apa? Kita boleh tahulah, kan? Okay. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk membeli barangan keperluan mereka di perniagaan yang mematuhi prinsip-prinsip uqud al-muawadat. Okay. Yang keempat, menggalakkan masyarakat supaya menjauhi perniagaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kan, maksudnya paling basic, kalau kita nak melabur apa, kita akan kena tahulah syarikat tu buat apa. Kan, contoh macam syarikat genting. Kita tahulah genting ni terlibat dengan judi. Kan, kita tahu syarikat apa ni? Syarikat Kasbert. Kan, kita tahu dah itu arak, confirm tak boleh labur kan? Duit kat syarikat macam tu kan, dah jelas haram dia. Kan? Okey, yang kelima, sentiasa memilih perniagaan yang mematuhi prinsip muamalah Islam. Okey. Habis, wallahu alam. Ada soalan tak? Apa ada kelas apa? Ada kelas ni tak? Sekarang ada kelas ke? Ada kelas ni? Sekarang rehat Ustaz. Oh, rehat. Okey, rehat bolehlah. Kita buat ni lah. Buat quizzes sikit je ni. Ustaz buat. Apa ni 7 soalan je. Soalan senang je ni. Kalau ni lah kan. Kalau tengok elok lah. Ni dia campur dengan minggu lepas sekali lah. Uqud al-muawadat. Okey, link dia. Ustaz buka chat lah. Kita tengok dekat chat. Okey, dah. Ada dalam chat. Boleh buka kat chat. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 2, 4, 6, ada 7 orang. Okey, boleh masuk. Siapa tu? Dia nak Adi tu. Ya. Okey, 2 orang. Aduh. Ada gambar tu. Lihat kah? Cikgu pun buat. Cikgu pun buat. Sama-sama. Tema lain ni. Tema. Oh, ni best lagi sikit. 4, 3 orang lagi. Amir minat kereta ni, Amir? Abah! Ya. Ayah Adi. Okay, 5 orang. 2 orang ni. Okay, 6 orang, seorang lagi. Naim boleh Naim? Amir lah. Oh. Naim tak ada dah. Naim keluar dah. Oh, Naim tak ada dah. Okay. Get ready ya.
Ustaz. Ya. Amirah tak boleh Amirah line tak okey ke? Terkeluar Ustaz. Dah slow. Keluar. Apalah, tak mau try masuk ke? Start cancel yang ni. Jap Ustaz. Boleh try? Boleh ke? Okey, habis. Tanah, Hidayah, Alia, Anissa. Line saya slow sikit lah Ustaz. Slow sikit lah. Oh, salah 2, salah 2, salah 3, salah 3. Salah 4, salah 4. Banyak salah ni. Apa nanti cuba jawab lagi lah untuk kelas nanti tak usah bagi balik masa hari Senin nanti. Okey. Sekadar tu lah. Ada soalan apa kan nak tanya?